Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah syukur pada Allah SWT kerana pada malam ni kita dapat menyambung kembali kuliah tafsir kita, dan kita masih lagi meneliti ayat-ayat yang indah daripada surah An-Nisa. Iaitu pada malam ni kita rujuk pada ayat ke-43. Bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibnu Katsir, jangan lupa buka pada jilid yang kedua, muka surat 425. Ahlan Salan, Abu Auni, Azina Sulung, Naharia Amin, Nurida Idrus, Humaira Nur Hidayah, semua yang hadir pada malam ni. Baik, rujuk pada ayat ke-43 surah Nisa. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا صدق الله العظيم. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk hingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula kamu hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu sahaja sehingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali di tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu, sungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Baik, muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, semalam kita ada bincang ayat yang lalu berkaitan dengan galakan orang beriman untuk ikhlas dalam apa sahaja tindak tanduk mereka, menjauhi sifat riak yang ada pada puak munafiqun dan juga golongan Yahudi. Jadi tuan-tuan, saya juga telah cerita kepada tuan-tuan bagaimana iman ini bertambah dan mengurang, dan kisah bagaimana Zaid bin Harisa yang punya anak bernama Usama bin Zaid yang telah pun dimarahi oleh Nabi SAW kerana membunuh seorang kafir dalam keadaan si kafir itu mengucapkan kalimah syahadah, maknanya dia masuk Islam. Dan pada kali ini tuan-tuan, hari ini saya akan cerita kenapa ayat ini turun. Kata para ulama tafsir, berikutan satu peristiwa yang menyebabkan Nabi SAW dan para sahabat tertangguh untuk pulang ke Madinah dalam satu perangan oleh kerana hilangnya kalung yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha. Oleh kerana hilangnya kalung tersebut, Nabi dan para sahabat telah pun mencari kalung itu, berharga ia, mahal ia. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjadi sangat marah. Apa yang Abu Bakar lakukan kepada Aisyah radhiyallahu anha, tuan-tuan ni? Dia ingat bahawa wanita itu merupakan anak perempuan sayanginya. Apa dia buat? Nanti saya nak cerita pada tuan-tuan. Dia cubit Aisyah radhiyallahu anha. Tapi sebelum menceritakan perkara itu lanjut, saya nak bawakan ayat ini dan kaitan dengan ayat yang lalu. Bagaimana kisah iman kita meningkat dan mengurang, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Nanti ada peluang kita akan meneroka surah Al-Ma'idah yang Allah menceritakan, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bahawa iman ini bertambah dan mengurang, tuan-tuan. Jadi begitu juga golongan jin. Nanti ada peluang kita akan baca kisah jin dalam ayat lain, surah Al-Ahqaf, surah Jin, bagaimana jin ini disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Golongan jin pun telah mengatakan bahawa iman kami bertambah bila mendengar ayat Quran dibacakan. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, ini antara kupasan kita yang berkaitan pada malam ni. Saya nak huraikan lanjut dan kisah Abu Bakar begitu marah kepada Aisyah radhiyallahu anha dan tindakannya mencubit. Nanti tuan-tuan dengar kisah ini, tuan-tuan ni berkaitan dengan asbab nuzul yang disebut oleh para ulama tafsir, contohnya Imam Ibn Katsir, contohnya Imam Suyuti. Tapi sebelum tu kita dengar pesan penhadir dulu.
Tuan-tuan mudah-mudahan dapat gunakan minyak habatus sauda ni, birkah habatus sauda, ya, yang disyorkan dalam Islam, yang Nabi kita SAW amalkan, yang ia boleh merawat semua penyakit melainkan kematian, kata Nabi SAW. Alhamdulillah kami di Telaga Biru telah pun memproses habatus sauda ni jadi dalam bentuk yang mudah untuk dimakan. Tuan-tuan lihat, ni nampak biji seperti ni, nampak kan? Mari gunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dua biji pagi, 2 biji petang. InsyaAllah terhindar dari semua penyakit, utamanya pada musim Covid ni tuan-tuan. Dan wabak apa sahaja, kerana Nabi SAW telah menjanjikan untuk kita meyakini sabda Nabi SAW, ia merupakan habatul barakah. Bijirin kebaikan, bijirin keberkatan. Ia merupakan rawatan kepada semua penyakit, kata Nabi kita SAW. Melainkan kematian. Nabi ajar seorang telah sampai, maka tiada siapa yang boleh menangguhkannya ataupun memberhentikannya, kerana itu ketetapan Allah. Selain daripada itu, sabda Nabi SAW, ia merupakan rawatan kepada semua penyakit. Dan para doktor yang buat kajian dalam buku yang kami terbitkan, namanya Indahnya Makanan dan Perubatan Islam pun mengesyorkan kepada mereka yang sakit-sakit kronik. Mudah-mudahan Allah SWT mengajar Nabi-Nya untuk bersabda, Innallaha anzala ad-dawa wad-da. Allah menjadikan penyakit dan Allah juga memberikan rawatan. Jadi tadawa wala tatadawa bil haram. Ambillah benda-benda yang halal untuk jadikan sebagai rawatan, jangan terlibat dengan benda-benda yang haram. Itu pesan Nabi kita SAW. Marilah sama kita gunakan habatus sauda. Ramai orang mengatakan keberkesanannya, mereka yang lengur-lengur, mereka yang sakit, insya-Allah dengan izin Allah sesuai dengan sabda Nabi SAW. Baik tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, ayat yang lalu menceritakan tentang isu keimanan, dan lawan kepada keimanan adalah syirik dan juga nifaq. Dan kita telah pelajari doa Nabi kita SAW, antara doa yang paling banyak Nabi ungkapkan seperti hadis riwayat Bukhari yang Nabi sebutkan kepada isteri yang tercinta namanya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah mengatakan bila Nabi sembahyang tahajud dan menuju ke masjid, Nabi sentiasa berdoa dengan doa Allahumma muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, Allahumma musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati dalam agamamu. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati ini dalam ketaatan kepadamu. Jadi ini antara doa Nabi kita SAW, kerana bimbang keimanan itu boleh rosak, ia tidak boleh diwarisi, ia tidak boleh diberi, ia mesti diusahakan dengan mujahadah dan juga dengan datang ke majlis ilmu, membaca Al-Quran dan perkara-perkara yang disifatkan sebagai amal salih yang lain tuan-tuan. Jadi dalam akidah Ahlussunnah menjelaskan bahawa iman ini bertambah dan berkurang. Ada perkara yang menyebabkan iman bertambah dan ada perkara yang menyebabkan iman itu berkurang tuan-tuan yang hati dan dikasihi sekalian. Jadi apakah perkara-perkara yang boleh menambah keimanan kita kepada Allah Taala, dan kita kena cek masa ke semasa tuan-tuan perkara yang boleh menyebabkan iman ini menjadi lemah. Antara perkara yang boleh menyebabkan iman menjadi lemah tuan-tuan dimuliakan sekalian adalah kerana kita membiarkan diri kita menangguh-nangguhkan taubat. Taswif, kita menangguh-nangguhkan. Kita terlibat melakukan maksiat, kita tak bertaubat kepada Allah SWT. Ia boleh menyebabkan iman itu layu, bahkan iman itu mati tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kerana dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrabu syaribul khamr hina yashrab wa huwa mu'min, wa la yasriku sariku hina yasrik wa huwa mu'min. Tidak berzina seseorang itu melainkan ketika dia berzina, iman tiada dalam dirinya. Tidak minum arak seseorang itu melainkan waktu dia minum arak, iman telah keluar daripada dirinya. Dan tidaklah mencuri seseorang waktu dia mencuri, melainkan iman itu telah keluar daripada dirinya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa dimaksudkan iman itu keluar kerana iman tidak akan duduk dalam jiwa yang bergelumang dengan dosa-dosa tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Lagi perkara-perkara yang boleh menyebabkan iman itu rosak, iman itu lemah, kerana pergaulan kita dengan orang yang lemah imannya, orang yang lalai. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furta. Janganlah kamu lalai, duduk bersama dengan golongan yang lalai, ahli dunia wa ahli syahwat, orang yang cintakan dunia dan orang yang terikut-ikut dengan syahwat, maka hidup kamu akan menjadi seperti mereka. Pesan Allah SWT tak jelas, tak berapa jelas. Tak apa, saya cuba kuatkan lagi. Malam ni tak pakai mic nampaknya. Baik tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian ya. Jadi ini antara perkara-perkara yang boleh mengakibatkan lemahnya iman.
Dan bila berlaku satu peperangan, Nabi menghantar sahabat namanya Usama bin Zaid bin Harithah yang berani itu untuk berperang dengan musuh-musuh Islam di tempat suku Juhaina. Maka tuan-tuan, pada tatkala mereka bertempur itu, seorang daripada kaum kafirin yang melarikan diri dan mendapati Usama mengejarnya, Usama dengan seorang sahabat Ansar yang lain mengejar orang ini untuk dibunuh. Tiba-tiba sewaktu Usama mengangkat saja pedangnya, orang itu pun dah nampak keadaannya kritikal sangat, tersepit sangat. Maka dia pun mengatakan, aku beriman tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah SWT. Dia menjawab dengan suara yang kuat. Sahabat Ansar yang bersama-sama dengan Usama itu tak jadi nak menebas lehernya, tak jadi nak pukul, nak bunuh dia. Tapi Usama terus membunuhnya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Akhirnya peristiwa itu pun dibawa kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi telah berkata kepada Usama, adakah engkau membunuh seorang yang mengucapkan syahadah, wahai Usama, orang beriman? Jawapan Usama, wahai Rasulullah, dia berkata demikian kerana taqiyatan, takut pada pedang saya, wahai Rasulullah. Dia kata begitu. Maka Nabi telah bertanya lagi kepadanya, asyaqaqta an qalbi, apakah engkau telah membelah dadanya dan kau lihat dalam hatinya, engkau mengetahui selok-belok hatinya itu, yang mana dia masuk Islam secara nifaq, wahai Usama. Maka Nabi bertanya soalan itu beberapa kali sampai Usama mengatakan, Allahu Akbar, kan kebaik kalau aku tidak berada pada situasi ini. Lebih kurang begitulah kata-kata Usama. Kan kebaik kalau aku tidak melakukan perkara ini. Sampai soalan Nabi itu begitu membungkamkan Usama bin Zaid bin Harithah ini tadi, sahabat Nabi yang sangat dicintai oleh Nabi. Usama bin Zaid bin Harithah ini dipanggil sebagai hibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang Nabi sangat cintai. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, tak boleh pin malam ni. Kenapa tak boleh pin malam ni pula, Izzuddin? Apa masalah lain jadi mudah-mudahan tuan-tuan dapat dengar suara saya dengan baik. Okey. Jadi berkaitan dengan perkara ini, kalau kita lihat para ulama tafsir membuat huraian, membuat penjelasan mengapakah ayat ini diletakkan oleh Allah SWT, diwahyukan oleh Allah SWT kepada Jibril untuk diajar kepada Nabi tatkala ia disusun. Apa pula kaitan ayat yang sedang kita bincangkan ini berkaitan dengan tayamum, berkaitan larangan sembahyang dalam keadaan mabuk? Kaitannya dengan ayat yang lalu, iaitu ayat yang lalu menceritakan tentang Nabi kita di akhirat nanti akan menduduki tempat yang tinggi, syafaatul uzma yang telah kita bincangkan, dan golongan musyrikin, golongan munafiqin, golongan anti hadis nanti kena jawab di depan Allah. Sebenarnya contoh yang saya kemukakan semalam, orang itu kita benci sangat, tiba-tiba dalam satu keadaan kita terpaksa berjumpa dengannya, ada perkara-perkara tentu kena selesaikan dengannya, dan dia menduduki tempat yang penting, posisi yang penting, maka tak kala itu kita malu bukan kepalang. Maka inilah sifat golongan anti hadis yang di dunia cukup benci kepada Nabi kita SAW, tapi di akhirat nanti terpaksa menghadapi situasi yang sangat memalukan itu. Sekarang apa kaitan ayat yang lalu, ayat yang menyebabkan Nabi menangis? Dan saya telah ceritakan beberapa perkara yang menyebabkan Nabi kita menangis sallallahu alaihi wasallam. Apa kaitan ayat itu dengan ayat ke-43 ini? Para ulama membuat berbagai-bagai penjelasan. Antara penjelasan yang menarik dikemukakan oleh Syed Qutb rahimahullah, ahli tafsir yang terkemuka yang mendapat title syahid ni tuan-tuan. Dan memang sebenarnya beliau seorang syahid kerana beliau dibunuh mempertahankan agama Allah SWT. Syed Qutb mengatakan bahawa ayat ini sebenarnya sekelompok dengan ayat ke-36. Apa ayat 36? Kalau kita flashback balik dalam peringatan yang lalu, bila Allah Taala menjelaskan kepada kita, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jari al junubi was sahibil janbi wa ibnis sabil. Ini ayat ada kaitan dengan ayat yang ke-43 yang sedang kita bincangkan sekarang, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kenapa? Kata Syekh Qutb rahimahullah, kalau kau kaji, kau perhatikan, ayat ke-43 ini merupakan perkara yang berkaitan dengan hubungan Allah dengan manusia. Kalau ayat 36 menceritakan tentang perhubungan itu disebut secara umum, sekarang ayat ini menyebut secara khusus, ataf al-khas alal am, membawa satu penghuraian yang lebih detail bagaimanakah perhubungan ibadah itu. Yang paling utama adalah salat. Kalau engkau tidak menemui air, engkau kena tayamum. Engkau dilarang untuk sembahyang dalam keadaan mabuk, maka inilah kaitan
kelompok ayat ini, ayat ke-43 daripada ayat ke-36 yang kita telah bincangkan di dalam satu episod, kata Syed Qutb rahimahullah. Jadi tuan-tuan mulia kat Allah sekalian, ayat ini menggambarkan kepada kita tentang bagaimana dalam seseorang sembahyang tidak boleh dia sembahyang dalam keadaan lalai. Kata para ulama tafsir, ini berkaitan, contohnya Imam Wahab Zuhairi dalam tafsir yang terkemuka itu, tafsir Al-Munir, mengatakan bahawa ayat ini mempunyai kaitan dengan ayat yang banyak tentang kronologi pengharaman arak dalam kehidupan umat Islam. Kerana arak merupakan satu minuman rasmi orang Arab zaman dahulu. Jadi bila datang Islam, Islam tidak mengharamkan satu perkara itu secara drastik. Maka ini dia proses yang dimaksudkan sebagai tadrijian. Islam datang untuk membawa satu benda itu secara gradual, beransur-ansur, nak mengajar umat Islam supaya memahami betapa penyayang dan rahmatnya Islam ini kepada mereka. Maka kita patut mengambil pendekatan tersebut dalam apa sahaja kerja yang kita lakukan. Mesti ada target, tapi mesti melalui proses. Jadi bila Allah turunkan ayat ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Kalau kita belajar bahasa Arab, wa antum sukara ni waw ni namanya waw hal. Iaitu kalau kita terjemahkan, kita tak boleh kata dan kamu dalam keadaan mabuk. Sebenarnya dalam keadaan mabuk. Jadi di sini kalau kita pelajari bahasa Arab, waw hal di sini merujuk kepada dalam keadaan. Kamu dilarang untuk sembahyang dalam keadaan mabuk. Kerana sebelum pengharaman arak ini secara total, orang-orang Islam di kalangan pengikut-pengikut Nabi, sebahagian mereka minum arak. Tidak semua minum arak. Sayyidina Umar tidak minum arak, Sayyidina Ali tidak minum arak. Tapi ada kalangan sahabat yang minum arak. Sebagai contoh kisah yang dikemukakan, bukan kita mengumpat para sahabat, tuan-tuan ya. Ini disebut dalam kitab-kitab tafsir. Ini dalam bab penjelasan hukum. Jangan ada orang pula yang pandai-pandai mengatakan apa pula cerita Abdurrahman bin Auf. Ini dalam hadis, tuan-tuan. Abdurrahman bin Auf ni memang bukan seorang sahabat Nabi yang sangat unggul, mulia, as-sabiqunal awwalun. Tapi dalam kisah rentetan yang dibawa ini, bahawa Abdurrahman bin Auf ini seorang yang kaya, membuat jamuan, mengundang kami untuk makan di rumahnya, dan dia menuangkan arak untuk kami minum. Dan setengah riwayat mengatakan dia sendiri yang jadi imam sembahyang. Lalu dia pun baca dalam salat maghrib tersebut, baca surah Al-Kafirun. Bagaimana dibaca? Kan surah Al-Kafirun ni orang buat lawak, selalu tak jumpa kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'budu ma a'bud wa la ana a'budu ma a'badtum wa la antum a'buduna ma a'bud. Tak jumpa penghujung kan, tuan-tuan. Maka yang berlaku kepada Abdurrahman bin Auf, kisahnya adalah beliau baca ayat ini secara salah, tuan-tuan. Apakah yang dibacakannya sebagai imam? Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, betul. La a'budu ma ta'budun, betul. Kemudian ayat yang ketiga, wa nahnu na'budu ma ta'budun. Dah bertukar, tuan-tuan. Wahai sekalian orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, tapi aku sembah juga apa yang kau sembah. Ayat dia bertukar, tuan-tuan. Maka bacaannya itu kerana efek daripada mabuk yang dialami olehnya. Maka Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu yang kemudian mendengar cerita itu sampai kepada Nabi SAW, Sayyidina Umar berdoa kepada Allah, Allahumma bayyin lana fi amril khamri amran syafian. Wahai Tuhan, Sayyidina Umar punya concern, tuan-tuan ya, punya kesungguhan. Sayyidina Osman ini seorang yang dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kalau engkau jumpa Sayyidina Umar, engkau mendengar kata-katanya, engkau akan masih yakin memanglah orang yang namanya Umar ini dilahirkan untuk membela Islam. Begitu hebat dinobatkan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu lantaran beliau mendapat gelaran Al-Faruq. Seperti yang pernah saya ceritakan sedikit, ketika datang munafiqun untuk meminta kepada Nabi keputusan dalam perselisihannya dengan seorang Yahudi, maka keputusan yang dibuat oleh Nabi itu menyebelahi si Yahudi. Maka munafik itu tak puas hati. Dia kata, mari kita jumpa Ka'bul Ashraf pula. Siapa Ka'bul Ashraf ni, tuan-tuan? Ini merupakan musuh Allah yang Nabi sangat benci kepadanya, tuan-tuan, seorang kafir. Tapi sebelum sampai ke rumah Ka'bul Ashraf itu, dijumpa Umar Khattab dalam perjalanan. Dan dia berkata kepada Umar Khattab, wahai Umar, Rasulullah SAW telah buat keputusan, tapi aku nak revise balik keputusan ini. Sayyidina Umar kata, baik-baik, kau tunggu sekejap, ni datang rumah aku. Dia pun tunggu kat luar rumah, tuan-tuan. Sayyidina Umar masuk dalam rumah, dipancungnya kepala munafik itu. Berani engkau. Rasulullah SAW dah buat keputusan, kau bantah. Kesan daripada peristiwa itu, Sayyidina Umar dipanggil nama Al-Faruq. Li'annahu yufarriq ma bainal haqqi wal batil. Sayyidina Umar ni membezakan ni antara perkara yang hak dan juga perkara yang batil. Maka Sayyidina Umar ni antara yang paling risau melihat umat Islam dalam keadaan baca Al-Quran salah makna, tuan-tuan. Salah terus maksudnya.
Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma ta'budun. Ya azan billah, mana boleh cakap gitu tuan-tuan. Maka kata para ulama tafsir pandukan kepada ayat ini, bila perkara itu sampai kepada Rasulullah SAW, Sayyidina Umar berkata kepada Rasulullah, Rasulullah, ada tak ayat yang menceritakan perkara ini dengan tepat? Kerana kalau ayat ini hanya mengatakan kepada kita, la taqrabu salata wa antum sukara, jangan kamu sembahyang dalam keadaan kamu mabuk, maka orang Islam masih lagi minum arak. Mereka minum arak bila? Lepas subuh. Kerana subuh dengan zuhur tu gap waktunya panjang. Ataupun minum lepas isyak, kerana subuh jauh daripada isyak. Maka mabuk mereka tu hilang menuju ke subuh, maka mereka dah boleh sembahyang, otak pun dah fokus balik semula. Jadi ini yang dikatakan proses pengharaman arak itu mengambil waktu, bukannya berlaku dengan drastik dan terus menerus tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi Imam Bukhari juga Muslim satu jalur, satu riwayat daripada Imam Malik mengatakan bahawa Aisyah berkata, satu hari kami pergi bersama dengan Rasulullah. Ketika sampai di padang sahara di satu tempat, tiba-tiba kalung aku terjatuh. Aku mencarinya. Aku sentimental pada kalung itu, kata Aisyah radhiyallahu anha. Kalung itu pemberian ibunya. Dia sayang sangat pada kalung tersebut. Kalung ni maknanya rantai leher lah tuan-tuan. Maka Rasulullah SAW pun turut mencari sampai ke malam tak jumpa. Allahu Akbar. Sampai Nabi tertidur, Nabi kepenatan, Nabi tidur di atas ribu aku. Mesranya, romantiknya Nabi kita SAW dengan para isteri baginda ridwanullahi alaihina ajma'in. Tuan-tuan ada buat gitu ke tak kat isteri agak? Setahun sekali? 2 kali? Maka Nabi kita terlelap di atas riba Aisyah radhiyallahu anha. Semua orang penat. Muka semua penat. Oleh kerana terlalu penat, tuan-tuan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang menjadi sangat marah kepada perlakuan putrinya itu, walaupun putrinya merupakan isteri kepada Rasulullah, penghulu sekalian Nabi, tuan-tuan. Dalam tafsir Ibn Katsir kita dapat lihat pada muka surat 439. Abu Bakar menjadi sangat marah dengan peristiwa itu. Maka kata, kau ni menyebabkan Rasulullah penat, semua orang penat. Kenapa kau tak jaga betul-betul kalung kau itu? Maka Abu Bakar berletih, tuan-tuan. Abu Bakar pergi ke Aisyah, cubitnya Aisyah radhiyallahu anha. Kuatnya cubitan itu, tuan-tuan. Aisyah radhiyallahu anha pun hampir terbangun, nak menangis memang sakit. Tapi melihat Rasulullah ada di atas ribanya, maka Aisyah radhiyallahu anha terus menahan cubitan yang sangat pedih itu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Maka Nabi tertidur sampai ke subuh. Allahu Akbar, masya-Allah, tabaraka wa taala. Akhirnya pada pagi itu, kerana tidak ada air, maka Nabi pun diturunkan Allah ayat tayamum. Ayat tayamum, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi satu penyelesaian kepada masalah bersuci. Bila ayat itu turun, maka Usaid bin Khudair yang tahu, Usaid bin Khudair yang seorang sahabat yang mulia, tuan-tuan, seorang faqih min fuqaha sahabat, seorang yang sangat mulia, yang bacaan Qurannya dihadiri oleh para malaikat. Saya pernah cerita pada tuan-tuan, malaikat turun dengan bacaan surah Al-Kahfi yang dibaca olehnya. Usaid bin Khudair ini pergi melegakan Abu Bakar dan mengatakan, wahai Abu Bakar, keluarga tuan ni punca keberkatan untuk kita semua. Kerana kehilangan kalung inilah yang menyebabkan Allah turunkan ayat tayamum. Allahu Akbar, masya-Allah, tabaraka wa taala. Hebatnya sahabat punya budi bahasa, tuan-tuan ya. Walaupun semua mereka ni keributan, kepenatan, tak dapat nak balik lagi, nak jumpa isteri, anak-anak, perjalanan jauh, tapi kerana kalung itu mereka semua terpaksa tunggu dan cari bersama Rasulullah. Tapi Usaid ini melegakan, menggembirakan, melapangkan hati Abu Bakar dan berkata, wahai Abu Bakar, sungguhnya kalian ni sumber keberkatan dalam hidup kami orang Islam ya. Rupanya Allah nak ajar kita satu hukum baru. Kerana pagi ni tak ada air nak angkat wuduk, maka Nabi Allah hadiahkan satu kemudahan, keringanan, iaitulah tayamum untuk menggantikan air jika tidak ada. Allahu Akbar. Hebat kita baca dalam tafsir, tuan-tuan ya. Bagaimana budi bahasa para sahabat, walaupun dalam keadaan seperti itu, maklumlah mereka sangat menghormati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Itu sebab kalau kita pelajari bahawa antara kehebatan umat Islam adalah mereka diberikan 3 kelebihan seperti disebut dalam hadis yang Muslim, Nasa'i, Ahmad dan juga Huzaifah. Daripada Huzaifah bin Yaman bahawa Nabi SAW telah bersabda, fuddilna 'ala nasi bisalasin ju'ilat lana al-ardu kulluha masjidan wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma'. Untuk pengetahuan kamu, kami umat Islam diberi banyak kelebihan oleh Allah. Satu daripada kelebihan ini, Allah jadikan semua masjid ini adalah, semua tanah, semua permukaan bumi adalah masjid untuk kita sembahyang. Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, Allah jadikan tanah ini suci untuk bertayamum.
Kenapa tanah ya? Ada banyak penjelasan. Antara penjelasan yang saya kagum ketika kami belajar di Jordan dahulu oleh Syekhuna Dr. Muhammad Uqla, berkata hari ini terbukti di negara-negara barat pun menunjukkan bahawa tanah ni merupakan ejen pembersihan sebenarnya. Kalau di negara maju macam Jerman itu katanya anak-anak sengaja dibiarkan untuk bergelumang dengan tanah pada waktu selut, hujan. Anak-anak tu memang purposely cikgu suruh bergelumang dengan tanah yang ada di sekolah. Mereka pulang, ibu ayah pun, kalau orang Malaysia berada di luar negara kat situ melihat anaknya pulang, kenapa kotor bolu bajunya. Kalau kita risau tengok anak kotor. Tapi sebenarnya tidak. Tanah itu ikut kajian bagaimana nak berinteraksi, menghayati alam sekeliling, antaranya proses untuk mengenali diri sendiri, suruh untuk berinteraksi dengan tanah. Ini kajian dia kata Dr. Muhammad Uqla. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ada banyaklah penjelasan yang dikemukakan oleh para ulama mengapakah tanah yang mendapat tempat di sisi Allah SWT untuk menjadi satu bahan pembersihan. Dan saya nak tunjuk sekejap lagi lakonan bagaimana melakukan tayamum lagi sekali, tuan-tuan ni. Jadi insyaAllah itu saya dah tunjuk, tapi saya nak tunjuk sekali, ada permintaan untuk mengulang, saya akan tunjuk balik semula. Jadi kalau kita perhatikan tuan-tuan, tak ada satu penjelasan pun tentang mengapakah tanah, melainkan dengan rasional yang dikemukakan oleh Dr. Muhammad Uqlah tadi. Tapi ada juga yang mengatakan bahawa wallahualam, agaknya bila kita gunakan tanah sebagai umat Islam untuk mengingatkan kita bahawa kita ni memang tercipta dari tanah. Bahkan kata guru kami, kalau kita duduk kat rumah, kita tutuplah tingkap macam mana sekalipun, bukalah aircon 24 jam pun, kita tetap akan menemui kenapa ada habuk-habuk dalam rumah ni. Takkan habuk daripada luar masuk daripada tingkap mana, kita tutup. Ini adalah tanda kelemahan kita, tuan-tuan. Setiap hari sel-sel kulit kita ni akan terhakis, tercabut, berterbangan dia, kita tak nampak sebenarnya. Yang kita nampak cuma rambut kita, tapi kita terlupa yang ada debu-debu tu sebahagian merupakan kulit kita yang telah pun mati, dan juga dia akan kering dan dia hilang begitu daripada kulit kita, terhakis, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Jadi kita akan lihat tanah, mana datang tanah ni, mana datang habuk ni, rupa-rupanya daripada kita. Itu sebab dalam mazhab Maliki sebagai contohnya, Hanafi ada kelonggaran yang saya nak sebut kat sini. Dalam fatwa yang dikemukakan oleh para ulama, Syekhul Azhar sebagai contohnya, Dr. Syed Qardawi, keharusan kalau kita berada di tempat yang sukar untuk dapat air, kita teman ayah ibu kita kat hospital, mereka angkat sembahyang menggigil tak tahan, sejuk, air biasa pun baginya sejuk, kalau ambil air panas pun lepas tu kena terdedah sejuk, maka ada kelonggaran untuk demikian, untuk tayamum di dinding-dinding hospital, tuan-tuan ini dimuliakan Allah sekalian. Ada orang tanya pula, boleh tak tayamum dekat kursi tempat duduk kapal terbang? Kapal terbang ni, setahu untuk tuan-tuan, mereka ada sediakan tandas. Tandas kita boleh angkat sembahyang keadaan paling minimum. Sebenarnya saya nak sebut juga, selepas ni Nabi kita SAW mengambil wuduk hanya separuh daripada air ni, tuan-tuan. Ni air ni, nampak? Tak sampai separuh ni. Dia panggil satu mud. Satu mud ini macam tapak tangan, lebih kurang dalam setengah tak sampai 500 gram, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, berat air yang Nabi gunakan untuk wuduk. Kalau Nabi mandi junub 4 kali, arba'atu amdad. Amdad macam ni, sa'. Dia 4 atau 5 tangan orang dewasa seperti ni. Boleh kita anggap macam tak sampai 2 botol, 1.5 liter, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Nak tunjuk kepada tuan-tuan, takkan mandi junub, nak tunjuk kepada tuan. Nanti saya tunjuk bagaimana ambil wuduk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok tak? Kami belajar pada guru hadis kami, Maulana Syekh almarhum Dr. Walid Nani Al-Hasani dari Baghdad, macam mana mengambil wuduk. Satu gelas ni pun 3-4 orang boleh ambil wuduk, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Nabi kita mengajar kita jangan membazir walau pada sungai yang mengalir deras, iktasid walau kunta ala nahrin jarin, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi berkaitan dengan tayamum ni, kita tak jumpa penjelasan. Kita anggap benda ni ta'abudi, tuan-tuan. Ta'abudi. Macam juga tuan-tuan tanya pada saya, kenapa pula Allah SWT mengharamkan kita makan babi? Kasau bunyinya, khinzir, babi sama lah, tuan-tuan. Kita sebenarnya tak boleh tanya begitu, tuan-tuan. Kata guru kami, kita tak boleh tanya begitu. Tak sepatutnya kita tanya begitu. Macam kita pergi rumah orang lah, dia punya rumah warna putih, kita tanya, asal rumah warna putih? Boleh tak tanya gitu? Dia punya suka lah itu rumah dia. Kenapa langsing warna biru? Kau nak tanya apa ni? Kau apa hal kau datang rumah aku nak komen? Contoh lah, tuan-tuan, bukan rumah saya, contoh. Jadi begitu juga kita datang ke muka bumi ni, yang meletakkan undang-undangnya adalah Allah. Allah tu dipanggil syari', yang membuat syariat. Kita tak boleh tanya gitu. Kita orang beriman ni, kita punya syiar adalah sami'na wa ata'na. Kita tak boleh tanya, kenapa tak boleh? Yang kita boleh tanya, apa hikmah di sebalik tak boleh makan babi? Apa hikmah tayamum menggunakan tanah?
Gitu mesranya bahasa orang-orang saleh dengan Tuhan mereka, tuan-tuan. Allah hadap kita dengan Allah. Kita boleh tanya macam tu. Kenapa? Tanya, apa hikmah di sebalik perkara ni? Kalau kita tak jumpa, kita pujuk hati kita mengatakan, Ya Allah, sungguhnya ucapan kau, aku orang beriman, aku terima saja. Aku hamba kau. Kata Dr. Farid Ansari dalam konteks kita tadabbur Quran, syarat pertama, mesti rasakan kau hamba Allah. Kalau kau pekerja, engkau tak puas hati, engkau belah lah. Engkau pergi tempat lain, banyak kerja lain menantikan kau. Engkau tak puas hati dengan bos, engkau pergi tempat lain. Jangan kau buat masalah dengan dia. Itu dengan bos. Tapi dengan Allah tak boleh, tuan-tuan. Kerana Allah adalah Tuhan kita. Kita ni hamba dia, kita tak ada pilihan. Maka tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi, ni nama iman. Ini nama iman. Jadi orang beriman mengajar diri mereka untuk mendengar apa sahaja kita sebut. Aku hamba engkau wahai Tuhan. Sami'na wa ata'na. Sahabat saya Haji Ali Al-Ihsan pun ada bersama dalam kuliah pada malam ni. Ahlan sahlan. Sauda Mak Jeffrey, ahlan sahlan ya, Rahmah Harun, semua yang hadir. Jadi tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, kita lihat bersama penjelasan oleh para ulama berkaitan ayat ini, iaitu Abu Bakar mencubit putrinya Aisyah radhiyallahu anha, dan akhirnya bila turun ayat tayamum, sahabat gembira dan mereka berkata kepada Abu Bakar, rahmatnya, keberkatannya kami dengan Tuanlah semua keberkatan. Tengok ayat turun kerana kami tidur kat sini. Kalau tak, kami tak tahu bagaimana cara untuk menyucikan diri. Jadi muslim-muslimat rahmati dan dikasihi, bila kita perhatikan penjelasan para ulama terhadap perkara ini berkaitan dengan larangan minum arak kemudian sembahyang, ini adalah berkaitan dengan awal Islam. Sebelum pengharaman arak dilakukan, ditetapkan secara total, secara mutlak. Jadi dengan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu berdoa kepada Allah, minta kepada Rasulullah, ini bukan menggambarkan ayat Quran turun untuk meraihkan Umar Khattab, bukan begitu tuan-tuan. Ilmu Allah ni syamil, kamil. Ilmu Allah tak ada kaitan dengan permintaan sesiapa pun. Ilmu Allah adalah menguasai segala-galanya. Ilmu saya, sebelum saya baca, saya tak tahu. Lepas baca baru tahu. Bila orang beritahu baru saya faham. Tapi ilmu Allah bukan begitu tuan-tuan. Daripada awal lagi, daripada azali lagi, daripada asal lagi. Ilmu Allah tiada hujung, tiada akhirnya. Ilmu Allah meliputi segala-galanya yang kita belajar dalam bab akidah. Jadi dalam kes permintaan Umar Khattab itu adalah menunjukkan keserasian iman Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, kebersihan hatinya, sampai apa yang diminta olehnya itu menepati apa yang telah ada di sisi Allah daripada azali lagi. Ada lebih 20 tempat Sayyidina Umar minta kepada Allah SWT, minta kepada Nabi, bertanya kepada Nabi, turun ayat itu selari dengan apa yang diminta oleh Umar Khattab radhiyallahu anhu. Semalam saya ceritakan satu kan tuan-tuan. Itu Sayyidina Umar minta supaya tebusan-tebusan perang Badar itu dibunuh saja, jangan bagi ruang kepada mereka. Tapi Abu Bakar memilih untuk mereka membebaskan diri. Kita di awal Islam tak cukup duit, wahai Rasulullah, kita perlukan duit kalau mereka masuk Islam. Keluarga mereka, kalau mereka tak masuk Islam sekalipun, tapi mereka bayar duit pada kita, kita ada wang. Kalau yang bijak, suruh mereka mengajar anak-anak kita mengira, membaca dan sebagainya. Pandangan Abu Bakar mendapat sokongan majoriti para sahabat dan Nabi merestuinya atas prinsip syura. Tapi turun ayat untuk menegur Nabi SAW. Dan saya jelaskan semalam, ayat itu, teguran itu mengatakan, Allah turun ayat itu, maka li nabiyyin ayakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Allah memilih pandangan Umar Khattab radhiyallahu anhu. Pandangan Umar lebih tepat. Dalam peristiwa itu Nabi Abu Bakar menangis bila dengar ayat teguran itu tuan-tuan. Kerana kalau kita bersahabat dengan seseorang yang kita cintai, kita buat kesilapan, maka dia pun tegur kita, tentu kita rasa sedih tuan-tuan yang berkaitan. Demikianlah Allah SWT menegur nabinya, nangis nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar hadir bertanya pada Abu Bakar, kenapa Rasul nangis? Kenapa Tuhan nangis? Akhirnya Abu Bakar berkata, turun ayat mengatakan apa yang kau minta itu dibenarkan oleh Allah, bukan pilihan kami yang benar wahai Umar. Maka Umar pun menangis bersama dengan Rasulullah dan Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Allahu akbar tuan-tuan yang mulia sekalian. Jadi kalau kita lihat turunnya ayat larangan arak ini berlaku mengikut proses dia. Maka ini mengajar kita dalam pendekatan dakwah pun mesti ada proses. Tak boleh kita nak satu perkara itu kita minta jadi terus. Kita ni bukan Tuhan tuan-tuan. Allah SWT pun dalam proses pentarbiahannya meminta daripada kita untuk belajar konteks proses ini. Jadi berkaitan dengan ayat ini, kalau kita lihat hukum hakam yang diletak oleh para ulama dibincangkan, ini keistimewaan daripada tafsir Munir tuan-tuan ya, yang saya galakkan tuan-tuan miliki. Tafsir Munir ni Al-Imam Wahab Az-Zuhaili merupakan seorang ahli fiqih yang hebat, faqih yang menguasai 4 mazhab. Maka bahasanya di hujung ini sangat
memberi kepada kita pencerahan dalam bab ayat Quran dan kaitan dengan fiqh. Kalau tuan-tuan lihat penjelasannya, bahawa kata beliau pada muka surat ke-104 jadi yang ketiga, ayat ini terdapat beberapa aturan, antaranya haram salat dalam keadaan mabuk. Itu yang pertama. Yang kedua, haramnya perbuatan salat orang yang mabuk itu kerana dia tidak dapat membezakan. Bahkan dalam hadis mengatakan kalau seseorang itu mengantuk sekalipun, maka hendaklah ditidur. Contoh kita bangun tahajud, kita biasa bangun pukul 5, kemudian kita cuba baiki bangun pukul 4, bangun 4 pun dah okey, bangun pukul 3, tapi pukul 3 tu mengantuk sangat, maka dikehendaki kita untuk tidur. Kalau tak nanti lain pula benda yang kita minta, lain yang jadi. Kita minta istighfar, rupa-rupanya dalam istighfar tu kita minta hukuman Allah dikena kepada kita. Jangan main tuan-tuan. Kalau mengantuk tidur, nanti dah hilang mengantuk tu, bangun balik semula, sama sembahyang balik semula. Jadi dalam konteks ini kita dapat lihat sembahyang orang yang mabuk ini dilarang, kerana ia boleh minta perkara yang seperti berlaku pada Abdurrahman bin Auf tadi, lain yang dibacanya dari firman Allah SWT. Justru daripada kefahaman terhadap peristiwa ini, asbabun nuzul ini, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu membuat kesimpulan bahawa talak dijatuhkan orang yang mabuk itu tidak sah. Talak yang dijatuhkan kepada sini tidak sah. Perbuatan dia mabuk itu haram, tuan-tuan kena ingat tahu, itu perkara lain. Tapi kalau orang itu mabuk, jatuhkan talak pada isinya, talak itu tidak gugur. Ini adalah pandangan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dan pandangan itu diterima, diperkuatkan lagi. Ibnu Abbas mengatakan perkara yang sama. Tawus, Atta, Al-Qasim dan juga Rabi'ah juga memilih pendapat seperti itu. Rabi'ah ni guru pada Imam Malik bin Anas, tuan-tuan. Dan dia juga merupakan pandangan ulama besar dari Mesir, namanya Al-Imam Laith. Imam Laith ini seorang ulama besar dari Mesir, yang Imam Syafi'i rahmatullah alaihi berkata antara orang yang paling aku menyesal kerana tak dapat berjumpa dengannya adalah Imam Laith bin Sa'ad. Ini ulama besar di Mesir, tuan-tuan, sebelum Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tak sempat berjumpa dengannya. Imam Syafi'i kata aku cukup menyesal kerana sepatutnya aku pergi jumpa dengan Laith dulu sebelum imam-imam yang lain. Manakala Imam Tahawi mengatakan bahawa para ulama sepakat talak yang dijatuhkan oleh orang yang kurang waras juga tidak sah. Contohnya orang itu kena penyakit gila, maka talaknya tidak sah. Kerana orang yang mabuk tidak sah, maka orang yang kurang waras pun tidak sah. Tetapi tuan-tuan rahmati dan dikasihan, majoriti para ulama mengatakan bahawa talak orang yang mabuk itu sah. Majoriti maknanya jumhur para ulama, bukan ijma'. Jumhur para ulama mengatakan talak orang yang mabuk itu adalah sah, kerana perbuatan mabuk itu sendiri diharamkan dalam Islam. Jadi begitu juga semua perbuatan dan akad-akadnya adalah orang yang hukum di sisi jumhur para ulama, hukum orang menulis akad ataupun menandatangani apa-apa perjanjian waktu dia mabuk, hukumnya adalah madin dan hukumnya sah, kata jumhur para ulama. Berbeza daripada pandangan para sahabat tadi yang mengatakan talak orang yang mabuk itu tidak jatuh. Jadi tuan-tuan, kemudian dalam penjelasan hukum fikih berkaitan dengan perkara ini, haram melakukan salat dalam keadaan janabah, iaitu berjunub, berhadas besar, sama ada dengan sebab keluar mani ataupun dengan sebab perhubungan suami isteri. Jadi bertemunya dua kelamin boleh menyebabkan seorang itu wajib mandi berdasarkan kepada hadis yang mana Nabi telah bersabda, idza qa'ada ba'da sya'biha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba alaihi ghuslu. Dalam hadis mengatakan bahawa bila seorang lelaki duduk bersama dengan isterinya, mengadakan perhubungan dengan isterinya, maka secara automatik wajib ke atasnya untuk mandi janabah, mandi hadas besar. Dengan pertemuan dua kelamin itu, automatically mereka diwajibkan untuk mengangkat hadas besar. Ini penjelasan dalam hukum fiqh kalau kita rujuk kepada tafsir Munir oleh Imam Wahab Az-Zuhaili. Yang keempat, orang yang junub tidak boleh salat kecuali setelah mandi. Namun bagi musafir yang junub boleh bertayamum. Ini dalam konteks orang yang musafir tiba-tiba tidak menemui air, maka mereka boleh bertayamum. Tayamum ni seperti yang pernah saya tunjukkan kepada tuan-tuan dalam video yang lalu. Tuan-tuan boleh lihat. Sebenarnya tidak susah pun tuan-tuan ni boleh kasihan. Kita tepuk seperti itu dan sapu kat muka macam ni. Sekali. Tepuk kali kedua, sapu tangan kita. Tengok Tolong ambil kan ni. Tuan-tuan ni boleh kasihan. Saya tunjuk pada tuan-tuan sekali lagi untuk tuan-tuan yang belum lihat sebelum ni. Tengok ni debu tayamum betul-betul ni. Ni bukan bedak tau. Ni debu tayamum yang sahabat saya proses telah pun sterilize. Nampak ni tuan? Nampak?
Macam bedak nampak Okey, baik. Tengok tepuk macam ni. Sapu kat muka. Dan tepuk lagi. Sapu kat tangan macam ni. Tengok tangan saya baik macam ni. Nampak ni? Ni tapak tangan kiri. Lalu bawah tangan kanan. Sampai ke sini. Tolak ke atas ni. Kemudian tangan ni tak usik tadi kan? Tangan kanan tak kena kan? Ambil pula macam ni. Nampak? Saya buat untuk tangan. Macam ni. Nampak ni? Turun. Terbalikkan. Pergi kat sini. Ni tak kena kan? Yang ni tak kena kan? Cukup. Tuan-tuan ni bukan bedak, ni adalah tayamum. Habatut tayamum. Jadi dalam konteks salat diajar kepada kita keringanan ini sebagai satu hadiah daripada Allah SWT dalam peristiwa yang berlaku tadi, bahawa Nabi kita SAW dan juga Aisyah radhiyallahu anha kehilangan kalung, maka keesokan harinya tidak ada air, maka turunlah ayat untuk tayamum, dan para ulama telah menjelaskan bahawa tayamum ini adalah menggantikan wuduk. Penjelasannya untuk kita mengerti bahawa tanah ini asal usul kita, dan bila penggunaannya merupakan satu unsur ta'abudi, dan tanah juga terbukti di negara-negara barat mengatakan padanya merupakan ejen pembersihan dan juga kekuatan pada tubuh badan, imun sistem manusia untuk melawan penyakit, bakteria dan sebagainya. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, pandangan oleh guru kami Al-Imam Syekh Dr. Muhammad Uqlah di Jordan. Tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi. Jadi kemudian dalam poin yang kelima, Allah melarang orang yang junub itu melakukan salat kecuali setelah mandi. Yang dimaksudkan dengan mandi ialah mengalirkan air dengan tangan ke tempat yang dibasuh. Menurut pendapat yang masyhur di kalangan mazhab Maliki, orang yang junub harus menggosok bahagian tubuhnya yang dibasuh. Jadi mandi ni berarti meratakan air ke seluruh badan. Kalau janggut itu tebal, dalam dua pendapat pertama mengatakan melalui untuk melalukan saja, pandangan kedua mengatakan kena menyelat. Menyelat ni maknanya kena ratakan air di tengah-tengahnya. Kedua-dua itu mempunyai dalil. Kalau bergantung kepada keadaan tuan-tuan yang mulia sekalian, sekiranya rambut itu terlalu lebat, dan seperti yang kita belajar kisah hadis isteri Nabi salah seorangnya Ummu Salamah radhiyallahu anha yang punya rambut yang sangat lebat dan bersanggul, maka Nabi hanya menyuruh dia supaya melalukan air saja di atas sanggulnya. Itu tuan-tuan dari sudut hukum. Kemudian dalam konteks ini, kalau kita lihat bila mandi kena ada madmadah. Madmadah ni berarti kita berkumur-kumur. Kalau mazhab Hambali mengatakan madmadah dalam mandi junub ini wajib. Begitu juga ketika wuduk. Mazhab Syafi'i menganggap perkara itu bukannya wajib, ia hanya merupakan satu sunat. Dan begitu juga istinsyaq. Saya pernah sebut pada tuan-tuan kepentingan istinsyaq ini, iaitu masukkan air ke dalam hidung dengan tangan kanan, menghembuskannya keluar, namanya istinsar. Ini sangat bermanfaat utamanya pada waktu kita mengalami penyakit seperti sekarang tuan-tuan, katanya udara yang kotor ataupun bersin orang masuk dalam hidung. Kita amalkan sunnah Nabi, mudah-mudahan padanya ada keberkatan, kebaikan. Dalam mazhab Syafi'i, madmadah iaitu berkumur-kumur dan masukkan air dalam hidung yang merupakan satu benda sunat, bukannya wajib. Selain daripada itu, meratakan air ke seluruh badan, itu adalah wajib, rukun dalam mandi junub. Baik. Tuan-tuan hati dan dikasihi, saya pilih-pilih pandangan yang dikemukakan, huraian yang dikemukakan oleh almarhum Dr. Wahab Azhari yang tafsir Munir, tuan-tuan Kemudian diajar kita untuk mandi, bahawa Nabi SAW mandi sebanyak Nabi berwuduk dengan satu mud. Satu mud ni satu tapak tangan macam ni tuan-tuan. Dalam gambarannya lebih kurang 100 gram lah tuan-tuan Macam cawan saya ni, cawan yang ada ni lebih kurang setengah gelas ni. Itu wuduk Nabi kita SAW. Artinya kalau gelas ini penuh, 2-3 orang boleh ambil wuduk ni tuan-tuan. Nanti saya tunjuk kepada tuan-tuan waktunya, insyaAllah. Dalam YouTube pun saya pernah terangkan, pertunjukkan. Dan mandi junub Nabi kalian SAW arba'atu amdad ila khamsati amdad. Maknanya 4 tapak tangan ataupun 5 tapak tangan begini. Kalau kita suka dalam nilai kata Dr. Wahab Zuhaili dalam tafsirnya, dan dalam Fiqh Isani wa Adilatul juga, mandi junub Nabi kita sekitar 600 gram tuan-tuan, 600 hingga 700 gram. Kalau kita anggap liter, 600 lebih kurang tuan-tuan, dalam satu botol yang sebesar ni, ataupun satu botol setengah. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. La ilaha illallah. Simpelnya Nabi SAW. Nanti ada orang mengatakan sebab kat negara tak banyak air. Bukan itu poinnya. Poinnya pembaziran tuan-tuan. Jadi diajar kita untuk menghargai nikmat air ini.
Jadi tidak perlu banyak-banyak kerana memperbanyak penggunaan air termasuk sikap mubazir yang dilarang dalam Islam, kata Dr. Wahab Az-Zuhaili. Baik, seterusnya, dalam satu peristiwa berkaitan dengan tayamum ini, dalam hadis Bukhari daripada Abu Juhaim Al-Harith dan juga bin As-Sima Al-Ansari mengatakan bahawa Nabi SAW pernah pergi ke satu tempat bernama Bi'r Jamal. Di situ Nabi kalian telah pun bertemu dengan penduduk di situ, dan Nabi mengambil wuduk dengan cara menepuk pada dinding rumah yang ada di sana. Kemudian datang seorang sahabat bagi salam pada Nabi. Nabi tidak menjawab salamnya sampai sempurna tayamum ni dengan debu yang ada di dinding itu, barulah Nabi jawab salamnya. Kerana kaedah mengatakan al-masyghul la yushghal. Kalau orang itu sedang mandi, orang itu sedang berwuduk, orang itu sedang kuliah, kita jangan bagi salamlah kepadanya kerana dia sedang buat kerja. Jadi Nabi SAW kemudian tidak menjawab salam sampailah selesai mengambil debu yang melekat di dinding itu, dan Nabi SAW barulah jawab salam sahabat tadi. Jadi tayamum ni tuan-tuan 2 kali saja. Sekali pada muka, tepuk lagi sikit, sabuk pada tangan. Tak perlulah kita lumurkan begitu tuan-tuan. Cukup. Ini syarat, ini ta'abud seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau tuan-tuan tanya saya pun tak boleh jawab. Para ulama pun tak boleh jawab. Mengapa kena buat begitu? Sikit je nampak macam begitu juga kalau kita belajar al-masfu al-khufain. Kalau orang yang pergi musafir, mereka boleh pakai kasut kulit, stoking kulit ataupun stoking tebal. Nanti kita uraikan masalah ini. Kalau sejuk sangat, tak payah buka stoking itu, madai sapu di bahagian atas stoking itu saja sedikit air. Dia panggil al-masfu ala al-khufain. Mazhab Syafi'i ada penelitiannya kepada khuf yang dimaksudkan mestilah stoking kulit, tapi mazhab lain ada kelonggarannya. Kenapa sapu ke atas pula? Kan ke yang kotor bahagian bawah. Jadi ini benda tak abudi tuan-tuan. Benda yang macam saya ceritakan tadi. Kenapa kita tak boleh makan babi? Kenapa babi Allah jadikan? Kita tak boleh tanya begitu. Kita tanya apa hikmah di sebalik kita tidak boleh makan babi. Apalah hikmah binatang yang nama babi ini diwujudkan oleh Allah, dijadikan oleh Allah? Itu soalan namanya bersopan tuan-tuan, beradab dengan Tuhan kita. Jadi dalam mazhab Hanafi menunjukkan bahawa berpandu kepada peristiwa ini, dan juga mazhab Maliki, fatwa yang dibolehkan kepada seseorang untuk menepuk dinding, dan dinding pun ada debu padanya, dan bertayamum. Tidak perlu mencari tanah yang suci, yang bersih dalam penjelasan para fuqaha yang cukup panjang lebar. Jadi secara ringkasnya, tayamum ni mesti dalam mazhab Syafi'i daripada debu yang bersih. Debu yang padanya disebut sebagai tayyib, sa'idan tayyibah. Tayyibah ni disebut dalam ayat lain ni menunjuk kepada tanah. Berarti kalau debu itu dikumpulkan, dia boleh jadi tapak untuk tanam pokok. Itu maksud tayyib. Jadi tanah yang bersih. Kalau tanah tersebut bernajis, tanah itu di tempat yang kotor, maka tidaklah dibolehkan untuk kita bertayamum dengannya. Dan ia satu kelonggaran diberikan untuk orang yang sakit, orang yang tak ada air tapi air itu cukup untuk minum, untuk masak. Maknanya tidak ada air yang cukup untuk kegunaan yang lebih penting, iaitu keselamatan jiwa ni tadi, nyawa, maka air itu diberi keutamaan untuk minum dan makan dengannya. Maka yang dikehendaki dibenarkan untuk tayamum bila keadaan itu berlaku. Dan begitu juga orang sakit, andai menggunakan air, mereka boleh ditimpa penyakit membahayakan dia, seperti berlaku dalam kisah para sahabat. Contohnya Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, dalam satu perjalanan dia tertidur, dalam tidur itu dia bermimpi basah, dan kemudian beliau nak mandi, takut terlalu sejuk, maka beliau tayamum, dan perkara itu diperakui oleh Nabi SAW. Cuma kalau seorang itu berhadap besar, dia bertayamum hanya untuk membolehkan dia semayang sahaja. Nanti bila ada air, dia kena mandi junub dan kena i'adatus salah, kena ulang salat yang dikerjakan ketika berhadap besar yang beliau hanya bertayamum sebelum itu. Jadi muslim-muslimat rahmati dan dikasihan, inilah penjelasan yang boleh dikemukakan. Dan kalau orang bertanya kepada kita, apakah hukum, boleh tak kita bertayamum pada dinding? Jawapannya boleh tuan-tuan, dimuliakan sekalian. Hukumnya boleh. Dalam fatwa yang dikemukakan para ulama, boleh hukumnya. Kerana itu dilakukan Nabi dan satu peristiwa yang kita bincangkan tadi, hadis sahih riwayat Bukhari. Ini kelonggaran yang ada dalam Islam. Imam Qurtubi mendapat bahawa pendapat yang sahih bolehnya bertayamum dengan dinding berdasarkan hadis yang telah dibincangkan tadi, yang mana Nabi pergi ke setempat bernama Bi'r Jamal, dan Nabi telah bertayamum dengan menepuk kedua tangan baginda di dinding dan menyapu wajah baginda yang mulia, dan menepuk lagi sekali dan menyapu kedua tangan seperti yang telah saya tunjukkan tadi. Jadi tuan-tuan, Imam Abu Hanifah begitu banyak kelonggaran dan rukhsah yang dikemukakan dari sudut tayamum ni. Bahkan boleh tayamum dengan debu, dengan debu celak,
dengan kapur, dengan permata yang dihancurkan, tapi pandangan itu tidak diterima oleh majoriti para ulama. Mereka membenarkan benda yang berasas daripada tanah. Macam mazhab Maliki pun ada sedikit kelonggaran lain, iaitu kebenaran untuk menggunakan rumput-rumput kering di bahagian bawahnya, akarnya jadi substance untuk tayamum, ini pun dibolehkan. Dan kalau orang bertanya apakah hukum tayamum dalam kapal terbang, menepuk tempat duduk kapal terbang, tuan-tuan, dalam kapal terbang ada bilik air, gunakan air mengikut spray ke. Kita kalau naik kapal terbang pun ditunjuk di mana berwuduk dengan menggunakan air yang sedikit, maka gunakan untuk menjaga keselamatan kapal terbang, orang ramai dan sebagainya. Maka dalam kapal terbang tak timbullah isu untuk tepuk dinding kapal terbang tu. Dinding kapal terbang ni dinding habuk, tuan-tuan. Tempat duduk dia pun tak ada habuk. Maka kita boleh ambil wuduk, masih ada kemudahan untuk ambil wuduk itu. Tapi kalau di hospital bagi orang tua, orang sakit yang tak boleh menggunakan air, kita boleh memfatwakan kelonggaran itu seperti dikemukakan oleh kebanyakan para ulama Islam. Sekian untuk malam ni, tuan-tuan. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Malam esok kita akan ceritakan lebih lanjut lagi tentang sikap dan juga perangai orang Yahudi. Ada perangai orang Yahudi yang Allah suruh kita ambil. Apa dia benda tu? Besok saya cerita malam besok, insya-Allah, pada ayat yang berikutnya. Jadi jangan lupa, tuan-tuan, untuk sampaikan, share video ni ke seramai orang di sekeliling kita. Mudah-mudahan jadi jariah ilmu untuk diamalkan. Setakat ni saja dulu. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Kenang saya dan doa tuan-tuan. Fatimah Wati. Dalam kapal terbang gunakan air sedikit. Jangan tepuk kursi. Jangan tepuk kursi. Kita belajar tadi tepuk dinding, tepuk kursi tak ada. Baik. Ada apa soalan? Kalau tak ada soalan, kita tamat kat sini pukul 10 malam. Tuan-tuan, saya mohon sokongan tuan-tuan dan doa tuan-tuan. Besok saya akan ada di Go Shop pada pukul 9 pagi. Ada siaran live. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat sokong, dapat war-warkan. Nanti saya masukkan posternya. Jadi setakat ni saya dulu. Kita tamatkan kuliah pada malam ni dengan baca suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.